Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Persatuan Peniaga dan Usahawan Kejora, wilayah Kejora. As we know, during pandemic, IKS menyumbang banyak untuk ekonomi negara. Betul kan tuan? Okey. Kemanakah hala tuju kementerian untuk membawa usahawan IKS luar bandar? Di mana kalau kita tengok sekarang kenaikan gaji atau perubahan gaji hanya kepada agensi kerajaan dan swasta. Okey, pertama. Kedua, kita selalu sebut macam tadi tuan sebut pasal mata wang Singapura. In fact, kita usahawan, kami usahawan luar bandar terpaksa keluar duit sendiri untuk masuk ke Halal Fest Changi dengan bayaran 6,000, 4,000 duit sendiri. Kami dah struggle banyak. Tapi berdirinya saya di sini, saya hanya nak tahu kemanakah hala tuju kementerian untuk membawa usahawan-usahawan IKS luar bandar dan PKS luar bandar. Terima kasih. Okey, ada dua tu kan. Okey, abang dulu and then kakak. Terima kasih Yang Berhormat. Saya di sini nak mengutarakan the impact of the RTS. RTS ni Rapid Transit Speed antara Woodland dengan Johor Bahru to be completed somewhere in 2026. Ya, rasanya itu adalah rancangan Malaysia ke-13 pada peringkat awal. Jadi kalau boleh, the impact of that one in term of economy, in term of housing, in term of mobility, in term of industry like data center will be, the spill effect is very very significant. Jadi kalau boleh kementerian melihat dengan ini dengan lebih sistematik, tidak secara ad hoc. Kita ada masa 3 tahun lagi, dan kalau boleh benda ini dapat dibuat dengan secara menggunakan teknologi yang tinggi dan lebih profesional. Thank you very much. Terima kasih. Okay, last question agak. Satu lagi. Lagi satu. I can't because I really have to leave, because kalau tidak I will have a problem with Simple je. okay, I can't because I've gone through this. Selalunya dia simple tu dia panjang, kemudian the next one and I'll, okay, it's okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Rahmat, pengurusi Persatuan Usahawan Industri Desa Negeri Johor. Saya kagumlah kalau kita melihat dasar-dasar kerajaan yang banyak menjurus dalam pembangunan ekonomi. Cuma selaku NGO yang di mana kami mempunyai banyak usahawan-usahawan desa unsur saya lah, yang mengusahakan berbagai-bagai lah, termasuk homestay dan sebagainya. Tetapi kami sebenarnya tidak pernah dilibatkan di dalam bersama-sama untuk membangunkan ataupun untuk bersama-sama dengan kerajaan dalam isu-isu dalam pembangunan ekonomi. So apa yang saya harapkanlah diri di sini selaku sebuah NGO peringkat negeri, dan malah saya juga ada di peringkat Malaysia, bahawa kita mengharapkan ada satu pendekatan yang kerajaan boleh bersama-sama dengan NGO bagi membantu pembangunan ekonomi khususnya di luar bandar. Saja yang berhormat. Okay, one last short one. Okay, terima kasih YB. Assalamualaikum. So yang pertama, dia berkenaan dengan digital. Pada taklimat untuk tahun 2020, jadi memang fokus pada fully digital 2020 ke 2030. Soalan yang pertama, sehingga kini berapa persen yang telah untuk kepada fully digital? Yang kedua, okey, apa perancangan seterusnya untuk sampai kepada 2030 fully digital? Dan yang ketiga ni, maksudnya ada tak standard SOP berkenaan dengan banyak kita tengok apps seperti macam saya tak sebutlah. So yang mana yang mengenakan persen, fee dan persen. Jadi kalau kita tengok, saya dapati daripada sahabat-sahabat saya yang berniaga, yang mana kalau kata harga barangan dia RM40, dia hanya dapat tinggal RM30. So jadi maksudnya dekat situ, daripada dia nak menggunakan sistem tu, jadi dia terus tak ada sistem pasal banyak sangat persen. Jadi adakah standard maksudnya berapa persen-persen yang boleh dikenakan kepada pengusaha apps tadi tu kepada pengguna? Itu. Terima kasih YB.
Okay, saya nak kena I can't. Saya that's why I can't because this will not end. I really have to leave. Okay, I will answer because I can't. First question that I can't. I hope you can pass the questions to my officer and they will reply. Okay. But I really can't. Okay. Thank you, YB. okay. Thank you, YB. Okay. Give me a chance. Joyce here. Sorry. I just need one question because this Forest City in Johor Bahru is the 100 billion project. So can I ask for YB any solution to solve this development? And then one thing, the RTS system is that what connecting to this project also, and strictly go to Singapore. I hope that Okay, he can give because the some question tu solution. di luar masa tambahan yang dibenarkan, I will not answer here and then can you give your name to my officer yang kat sebelah, then Thank they you. will come back to you. Thank you. Okay. Soalan-soalan tadi kakak tanya yang pasal NGO kan, saya terima, memang sebaiknya I think kita akan cuba pastikan more engagement with stakeholders kan, sebab kita pun nak pastikan the gap tu antara apa yang kajian buat, sebab kadang-kadang rancangan tu bagus tapi sambutan dia tu dia ada jurang di bawah. So the more we talk, the more we listen, the more kita boleh pastikan dasar tu right size kan. Tadi akak tanya pasal apa nama ni PKS. Okay, keadaan kita di Malaysia ni kan, daripada 1.2 juta syarikat yang kita ada, sebenarnya hanya 2% saja syarikat besar, 2% lagi adalah syarikat sederhana, 20% syarikat kecil, and 75% ni ialah syarikat mikro. Syarikat mikro ni maksudnya 5 orang ke bawah lah, dan pendapatan dia kurang daripada 10,000 kan. Jadi kalau akak tanya apa sebenarnya perancangan kan, keutamaan kami lah kan di Kementerian Ekonomi bila kita rancang dasar dan juga program ni ialah macam mana untuk kita bina skala. Jadi kerajaan jabatan yang lain itu memang dah ada macam-macam usaha lah, membantu usahawan yang kecil, tekun ada, sini semua ada. Tapi setakat ini ekosistem ini, sementara ia membantu usahawan-usahawan, dia tidak membantu dari segi struktur ekonomi kita. Kerana kita perlu pastikan bahawa syarikat yang sederhana tu jadi syarikat besar, syarikat yang kecil jadi sederhana, yang mikro jadi syarikat kan. Jadi tumpuan kami dan melalui beberapa agensi, dan yang ini pun sama, kami akan umumkan secara berperingkat-peringkat. Tumpuan kami ialah macam mana kita membentuk program-program yang boleh menggabungkan dan memudahkan peniaga-peniaga membina skala mereka. Jadi selama ni bila kita cakap pasal PKS ni, orang ingat bantuan kewangan lah, dia kadang-kadang dia ingat macam mana pemasaran lah kan. But one sector ataupun one approach yang kita tak betul-betul perhalusi ialah macam mana penggabungan untuk dapat skala. Jadi yang itu yang untuk jangka masa pendek dan sederhana ni yang kami akan tumpukan, dan itu akan membolehkan peniaga-peniaga ni dia graduate to the upper level. Jadi yang medium scale ni, kalau selama ni dia boleh buat benda ni je, bila kita skalakan mereka sama ada penggabungan daripada capacity building, dia dah boleh beat ataupun menyertai peluang untuk yang selama ni hanya terhad kepada pasaran, kepada syarikat besar saja, and so on. Then you continue to push. Sebab itu kami tidak terlibat dalam program-program yang khusus yang dengan our job is very much a macroeconomic planning, and we work with a policy framework, and then we slowly mana yang kami bagi peruntukan kepada kementerian tertentu untuk melaksanakan
inisiatif tertentu mengikut dasar ekonomi yang kami tetapkan ke atas. That's how the economic planning works, and that's the function of economic ministry lah. Jadi untuk PKS, our focus untuk 1-2 tahun ni ialah to build the streams for people and businesses to scale up. Part of it ada banyak cara lah. Part of it joint venture, part of it is matching, part of it is reverse linkages. So these are the programs yang akan dilancarkan melalui agensi-agensi tertentu lah. Abang tanya tadi pasal RTS, a lot of what we discuss so far memang mengambil kira limpahan ekonomi yang akan ada daripada RTS. Jadi kalau ikut unjuran sekarang ni pun, RTS itu pun bila dia berfungsi sepenuhnya, insyaAllah jangan ada delay 2026, yang itu insyaAllah itu pun masih lagi belum cukup untuk menampung pergerakan keluar masuk Johor ke Singapura. Maksudnya limpahan ekonomi itu memang kita tahu akan berlaku. Jadi sebab itu kita tak nak Johor jadi semata-mata sebagai orang kata backdoor atau backyard kepada Singapore. We want it to be part and parcel of the whole economic region. Ada perkara yang hanya boleh didapati di Johor yang Singapore akan bergantung kepadanya, dan kita juga ada perkara yang kita akan benefit daripada Singapore lah kan. Tadi abang yang tanya pasal digital tadi pasal platform tadi tu, this is the problem bila kita ada oligopoli. Maksudnya ada 3-4 saja yang ada kan. Jadi kita ada hanya 3-4 platform digital saja. Sebahagiannya kerana memang nature of the digital and tech industry is like that. For Grab, for Lazada and for Shopee to be where they are now, they spend billions. Kerana belanja tu bukannya belanja untuk buat platform tu sangat, belanja marketing to grow it up to like that kan. And they have to heavily subsidize, and then they buat macam-macam lah untuk sampai ke adoption yang dia ada sekarang. Millions of adoption on each platform kan. The problem is bila dah sampai macam tu, pengguna sendiri dia tak nak pergi ke platform lain dah. Jadi sebab itu walaupun ada banyak platform sebenarnya yang lain selain daripada 3 tu, tapi platform yang lain tu kebanyakannya ialah platform yang dibuat oleh rakyat kita sendiri. Memang tak dapat because bagi orang buat apa aku nak pergi ke platform ni ni senang. Jadi there's a cost that we pay, and the cost that we pay is there are only 3 or 4 of this platform, and therefore they charge like that. Jadi kerajaan I don't think we want to regulate untuk kita tetapkan you boleh banyak ni je. Kerana kita tahu kalau you tetapkan hard percentage banyak ni banyak tu saja, these platforms are not financially viable. And when these platforms are not financially viable, you don't have platforms at all. Kan? Jadi akhirnya yang kita nak kena buat ialah kita nak galakkan adoption dan juga supaya lebih banyak platform-platform yang rakyat kita ni untuk guna juga platform-platform yang lain untuk kita imbangkan, because we have to allow the market forces to fix it. The moment government mula campur nak bagi duit sana gini, subsidize, it will never work. But itu juga memerlukan pengguna kita untuk lebih terbuka dengan platform-platform dan produk-produk digital yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat kita. So it's a chicken and egg thing. What government can do is to incentivize and galakkan, create the ecosystem so that more of this platform can grow. But we also know that they have their challenges because they are up against billions of investments and quite difficult for them because it's about adoption kan. But saya sedia faham dan sedia maklum kan that market problem tu, but I prefer to deal with it through market forces and not to intervene and mula regulate platform Shopee semua ni, nanti satu hal pula lah kan. So as it is. And lastly pasal this issue about digital, our digital penetration is one of the highest in the world. Our digital penetration is 98%.
Jadi Malaysia ni kalau nak ikutnya antara terbaik lah internet coverage semua kan. So the issue now is no longer about whether you are digitalized ke tidak. The issue is what digital content adoption do you have. So contohnya SME kita walaupun dia pakai internet tapi dia tak pakai productivity platforms. Many things are still manual. Billing maybe are still manual. Kan, jadi yang kita nak tumpukan ialah supaya kita gerakkan ekonomi kita, baik pengguna, baik syarikat, supaya mereka lebih menggunakan produk digital kerana ini akan menawarkan productivity yang so it's good for the businesses because it's higher productivity. It's also good for the tech because then it spurs up innovation and more demand for local tech digital solutions and products. So thank you very much. I really have to go because selain daripada saya kena sepatutnya bertolak 5.30, saya juga kena pergi ke toilet. Terima kasih. Majlis sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Rafizi bin Ramli, Menteri Ekonomi bagi sesi dialog awam pada hari ini.